Zina ni banyak, ya. Zina ni bukan di antara bertemunya faras, zakat dan farash. Zina ni banyak. Nanti kita tengok dekat sini, ya, zina ni banyak. Ada zina telinga, ada zina mata, ada zina hidung, banyak zina, zina kulit. Ya, zina ni banyak. Tapi zina yang besar di antara bertemunya zakat dan farash apabila mereka tidak bernikah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi SAW di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Likulli bni Adam khazzahu minaz zina wal aynani tazniyani wa zinahuman nazar wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu wal rijalani tazniyani wa zinahumal masyu wal famu yazni wa zinahu takbil wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibuhu. Maksudnya bagi setiap manusia itu ada sebahagian daripada zina. Zina ni banyak, ya. Zina ni bukan di antara bertemunya faras, zakat dan farash. Zina ni banyak. Nanti kita tengok dekat sini, ya, zina ni banyak. Ada zina telinga, ada zina mata, ada zina hidung, banyak zina, zina kulit. Ya, zina ni banyak. Tapi zina yang besar di antara bertemunya zakat dan farash apabila mereka tidak bernikah. Itu orang tasawuf ni dia jaga mata. Dia jaga mulut, jaga lidah. Tu kena banyak zikir. Dia tak ada. Kadang tu sepak batu mencarut. Ya? Mencarut habis mencarut. Dia punya bersebut. Faham ya? Maka kedua mata itu berzina dan perzinaan keduanya memandang kepada benda yang tidak harus dipandang. Sebab itu kata ulama, ya, apabila kita suka melihat benda-benda, bila kita melihat benda-benda yang tak elok, kita tengok benda-benda haram, maka kita malas ibadat. Ibadat jadi lemah. Ibadat jadi lemah. Zikir jadi lemah, selawat jadi lemah, ya. Bertasbih lemah, kalau ngurut dah lemah. Ya, ngorok laju je. Ya, bila rumah siapa? Laju je. Ya. Kalau ibadat lemah. Ya, sebab tu bukan kurang-kurang seboleh-boleh jangan kita suka buat dosa. Sebab tu kita perbanyak istighfar. Kan berlaku pada zaman Aulia. Ini cerita benar. Rasulullah sendiri cerita dengan sahabat yang seorang pemuda yang pernah membunuh 99 orang. Pernah bunuh orang? Pernah. Bunuh orang bukannya maki orang, bunuh orang. Orang sekarang ni berani maki orang, maki orang berani, hina orang berani, ya. Dalam Facebook dia berani, ya. Apa barang dalam Facebook, faham, bunuh orang ni, berpakuk orang, pancung orang, tikam orang. Berlaku pada zaman Aulia. Ni hadis ni Rasulullah sendiri cerita dengan sahabat. Itu yang pemuda ni jumpa dengan seorang ustaz lah. Ya, ustaz ni orang soleh. Jumpa, kata dia, saya nak minta ampun, nak minta maaf. Saya ni pernah bunuh orang 99 orang. Kata ustaz ni, kata orang ni tak boleh. Allah tak ampun dosa kau. Neraka tu kau. Dah halang aku bunuh 99, aku bunuh seorang lagi. Ya, nampak? Jahat tak jahat, tak pailang. Dan dia esok dia tak sedar hati, tak seronok. Dia jumpa juga lagi seorang orang soleh. Cari kampung, jumpa seorang orang soleh. Kata orang soleh ni, dosa apa pun Allah itu ampun. Allah itu maha pengampun, maha penyayang, ya, maha pengampun. Kau minta ampun dengan Allah, tapi syaratnya kau sebenar-benar bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kau nak bertaubat, kau jangan duduk kat kampung-kampung biasa ni. Ya, nanti kau tak boleh nak bertaubat. Kau pergi satu kampung ni semua kampung orang soleh. Semua kampung orang soleh. Maka dia pun pergi, ya. Pergi sampai dalam perjalanan, tak sampai lagi mati dia. Ya, mati. Maka datanglah malaikat azab dan datang malaikat rahmat. Datang berebut. Kata malaikat azab, ni aku punya. Kata malaikat rahmat, ni aku punya. Dia ahli syurga. Kata malaikat azab, tak, dia ahli neraka. Maka atas perintah Allah, datanglah lagi seorang malaikat, kata seorang malaikat, kiralah tapak kaki dia. Ya, tapi Allah tu maha mengetahui. Sebenarnya benda nak jadi cerita agar orang yang melakukan dosa tu bertaubat kepada Allah. Kira
Tapak kakinya rupanya lagi selangkah nak sampai kampung orang soleh. Ni kelebihan orang soleh. Kampung orang soleh pun hebat. Belum lagi orang soleh, kampung orang soleh. Maka pemuda ni diambil oleh malaikat rahmat. Nampak? Ni kelebihan orang yang nak bertaubat kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Lepas tu kalau jatuh motor, Allah nak ampun dosa. Jatuh tangga, Allah nak ampun dosa. Tadi aku tersangkut ke situ, Allah nak ampun dosa tu. Bagi tadi banyak dosa sangat. Suka sangka buruk kat orang, suka sangka tak baik dengan Allah. Itu kadang tak ada duit pun kita sangka buruk dengan Allah. Ada duit ada Allah, tak ada duit ada Allah. Itu ada anak ada Allah, tak ada anak ada Allah. Allah tak bagi anak, ada sebab ada. Nanti bila aku dah bagi anak, ada sebab. Semua ada sebab, semua ada hikmah dia. Macam tu. Jadilah orang yang bertaubat. Sebab penduduk syurga ni semua orang yang bertaubat. Penduduk syurga semua orang bertaubat. Syurga ni hebat, syurga ni. Dia berbeza neraka. Sebab tu lepas maghrib, lepas subuh jangan tinggal amalan ni. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jangan tinggal. Saya baca 7 kali, ni hadis sahih. Saya baca 7 kali, syarat tempat duduk jangan menganjak. 7 kali baca, neraka pun minta dengan Allah, ya Allah, lindungilah hamba engkau. Dia minta jauh daripada api neraka, nampak? Neraka pun minta dengan Allah. Kalau sahabat baca tahmid pula, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayru wa ala kulli syai'in qadir tu. 10 kali, kalau tak beranjak juga lepas maghrib dan lepas subuh, dia diberikan 10 kebajikan dan dihindar 10 kejahatan. Lepas tu lepas semayang ni jangan gopah-gapah sangat. Ni tak ada, lepas semayang main handphone. Lepas semayang main handphone. Ni main tengok WhatsApp. Habis-habis dengan WhatsApp. Nanti dalam kubur bawa telefon. Main WhatsApp dalam kubur. Masa dengan Allah tu dengan Allah sungguh. Aku tak masalah nak main telefon main. Masa dengan Allah tu betul-betul dengan Allah. Itu. Macam anak dengan mak bapak. Betul-betul dengar cakap bapak. Macam anak soleh sekarang susah. Anak masalah banyak. Susah cari anak soleh. Anak soleh ni, mak cakap, bapak cakap, ya mak, ya. Jangan keluar rumah, ya. Jangan main pun, ya. Ni anak soleh. Tak ada anak kan depan mak bapak esok aku. Tak ada adab dengan bapak. Orang dulu dengan bapaknya, pasal orang dulu semua berkat. Baru ni aku ceramah di Pulau Pinang. Balik Pulau Pinang. Profesor. Ustaz, orang dulu, anak ramai 15, 18 orang. Semua anak berjaya. Sebab orang dulu mak bapak tegah dengan agama. Saya ni jadi profesor sebab bapak saya tegah dengan agama. Kalau orang dulu Ustaz, maghrib-maghrib, budak-budak muda, budak-budak kecil, semua dah dekat masjid dah. Kalau sekarang ni Ustaz, semua kat taman-taman ni. Taman ni. Tu tanya dia, tanya dengan Haji, tanya dengan panggil dia Haji. Haji, tanah banyak ke? Tak ada, saya tak beli tanah. Saya duit tak boleh beli tanah Ustaz. Saya duit, bawa pergi umrah, pergi haji dan tolong orang. Saya nak duit saya beli tanah kat syurga. Nampak? Ni orang nampak akhirat. Kita tak ada beli tanah kat dunia. Ni tanah anak yang punya. Ini harta anak yang punya. Rasulullah wafat. Ada tinggal, pernah dengar cerita Rasulullah tinggal kat tanah? Mana ada? Tak ada. Rasulullah ni hebat. Lepas tu siapa nak jumpa Rasulullah, banyak selawat, ikut sunnah dia, ikut perjuangan dia. Siapa ikut perjuangan Rasulullah, dia pasti kena hina. Siapa ikut perjuangan Rasulullah, dia pasti kena maki dengan orang. Bila dia tegakkan agama. Sebab Rasulullah pun kena macam tu. Orang hina, dia orang maki, dia orang nak bunuh dia. Ni Rasulullah. Jadi bila kita dapat benda-benda macam tu, kita kena hina, kena maki. Bila kita buat kerja agama, itu tanda Allah nak naikkan derajat iman. Derajat iman. Allah nak naikkan derajat iman dan kita pun kena naikkan kita punya amal-amalan rohani. Biasa kalau selawat sehari 100, kena lebih lah selawat. Selawat kena banyak, tasbih kena banyak, istighfar kena banyak. Hadis sahih, ni bukan hadis palsu. Bukan cerita dongeng. Siapa suka sebut kalau Allah, nanti mati sebut Allah. Siapa suka buat kerja agama, nanti mati tengah buat kerja agama. Siapa suka menuntut ilmu, nanti mati tengah menuntut ilmu. Di antara iblis paling tak suka apa, Hir? Iblis paling tak suka, buka dalam kitab bab iblis. Iblis ni, dia ada, kalau kita ngaji pondok, ada satu kitab ni, kitab khas bab iblis. Iblis je.
Iblis. Dalam tu cerita pasal Iblis. Iblis ni paling dia tak suka, paling dia benci orang menuntut ilmu. Paling tak suka. Paling dia benci orang menuntut ilmu. Sebab orang menuntut ilmu ni, contoh dalam rumah ada kuliah agama, dalam rumah tu ada ilmu fardu ain, rumah tu berkat. Ya, rumah tu berkat, rumah tangga tu berkat. Dan Korea itu pun berkat. Bukan rumah tu je, dalam Korea, kawasan Korea pun berkat. Dihindar daripada balak dan wabak. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Ya. Kedua tangan itu berzina, dan perzinaan keduanya meraba benda yang dilarang merabanya. Raba-raba. Ni selalu raba. Ni orang ni orang dating . Raba sana, raba sini. Korek sana, korek sini. Maksud dia tak ingat hal haram . Tahu sedap je. Dulu siapa pernah buat? Contohlah kalau kita pernah buat dulu, wajib taubat. Wajib taubat. Buat dosa besar. Wajib taubat. Ada tak jenis suami isteri dia tidur meraba-raba, ada tak? Tak haram . Suami isteri haram apa? Ada tak setengah orang dia tidur tangan merayau, ada tak? Korek sana, korek sini. Sebab itu dalam hukum fiqh, bangun daripada tidur, hendaklah dibasuh tangannya. Sebab tangan itu di malam hari tuan badan itu tidur, tangannya tak tidur. Merayau sana, merayau sini, korek sana, korek sini, korek orang punya, korek dia punya. Kadang bini tidur, lubang hidung bini korek. Pada dia tidur. Faham ada tak tidur saja korek. Faham kena basuh. Lepas tu bangun tidur kena basuh. Sebab tangan ni dia, kita tidur kita tak tahu dia buat apa. Lepas tu kadang-kadang akhirat tangan ni bercakap. Mulut ni tak cakap. Kadang-kadang akhirat. Mulut ni dusta, kazib. Dusta. Dia makan, disuruh jilat. Rasulullah suruh jilat ni. Makan. Kenapa suruh jilat? Sebab dalam ada ubat. Tengok budak-budak. Dia kan suka nyonyok. Pasal dia hadam makanan. Kita takkan dah bersuara nak nyonyot. Masih makan tu lah. Sebab itu. Ada ubat. Ada ubat. Kalau bab potong kuku, sunnahnya pada hari Senin, hari Jumaat lah. Hari Khamis. Kuku yang mana dulu, tak ada masalah, boleh. Kalau buka dalam kitab dia panggil bab berhatan. Potong kuku ni bab berhatan. Bab berhatan potong kuku. Andam misai berhatan lah. Janggut, andam berhatan. Termasuklah sunat berhatan lah. Bersunat ni wajib ke sunat? Sunat. Baik tengok tengok sunat. Sunat ni wajib. Dia fardu. Tu dalam kita sebut dia fardu, boleh melanggar fardu. Boleh melanggar fardu macam mana? Kita tengok ke mana orang, kemaluan orang tak boleh. Boleh melanggar fardu tu, boleh melanggar benda yang tak boleh tengok tu sebab nak nyunat ke orang. Kalau sunat, baik tak payah sunat. Faham ya? Tahu tu. Tu untung belajar, dah dapat ilmu lah ni. Faham ya? Kau jelas tu orang tanya. Syekh, apa sunat? Sunat. Mana wajib? Tak sunat. Macam tu lah makhluk sunat. Faham ya? Buka empat mazhab. Bab berhatan. Empat mazhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi ada situ. Cerita bab sunat. Begitu tak terang amat tu. Kedua kaki itu berzina dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat-tempat yang haram. Yalah. Pergi kedai Toto, pergi kedai Nubaiko. Kaki itu berzina, dia pergi tempat haram, pergi rumah pelacur, pergi tempat pondan, pergi tempat judi. Tahu sekarang ni polis bantuan Genting Highland tidak membenarkan konvoi motor naik pergi Genting Highland. Motor kecil ke, motor kapcai ke, motor suku ke, motor 3 suku ke, tak boleh naik. Tak boleh naik. Kata buat bising orang tidur kat hotel. Memang elok tak naik pun. Tempat judi. Tempat haram elok tak naik. Masjid tak nak pergi. Majlis ilmu tak nak pergi. Dia konvoi ke sana buat apa? Itu tandanya Allah sayang lah tu. Allah tak bagi naik. Kalau orang ni nampak akhirat, dia nampak akhirat, oh ya Allah sayang kat kami, Allah sayang kat kita. Allah tak bagi naik tempat-tempat benda-benda haram. Tu Allah sayang.
Sebab apa? Nanti akan didakwa. Kalau negeri akhirat semua akan didakwa. Motor, kereta, rumah. Allah tanya, kau ada rumah, kau buat apa rumah kau? Cuma kau tidur je ke, makan-makan je ke, berjimat dengan isteri je ke, tengok TV je ke, Allah tanya. Semua akan ditanya. Rumah kami, rumah aku, buat ibadat, wahai Allah, buat baca Quran. Allah tanya, ada buat pengajian. Allah tanya semua besok. Wah, tak ada, rumah aku buat masak Maggi, lepas tu panggil orang, urut orang je. Kena lah. Wah, masak tukang urut. Wah, kau tukang urut sini. Tukang urut banyak. Faham ya? Bagi sikit tukang urut ni. Basuh sikit. Dia belajar ni apa? Apa tu jam ngaji? Harry. Belajar ni, dia mentarbiah diri. Ni belajar. Lepas tu kalau dia belajar, dia telinga sakit. Panas. Telinga aku panas. Belajar ni, dia lepas tu tasawuf. Tasawuf ni, dia belajar ni, dia mentarbiah diri. Kita ingat balik apa macam hari ni. Hari ni daripada pagi sampai malam, Al-Quran berapa ayat aku baca. Selawat berapa kali aku selawat kat Rasulullah. Tasbih berapa kali aku baca. Nanti kat dalam kubur macam mana cukup ke amalan aku? Ni pasal tu kalau belajar dia didik diri. Lepas tu dalam kubur tak siapa boleh tolong kita, tak boleh. Boleh. Yang boleh tolong amalan anak soleh, sedekahul jariyah. Itu jaga kaki tu. Macam ni. Datang menuntut ilmu. Ada perkiraan ni. Kalau negeri akhirat, bukanlah hadis. Siapa yang pergi menuntut ilmu, siapa pergi sembahyang jemaah, siapa buat haji, buat umrah, siapa dia ada orang sakit, kakinya melekat-lekat debu, terkena air lecah. Lalu kita sebut dalam hadis sahih Imam Bukhari. Nanti kat negeri akhirat, di padang mahsyar orang tengah berdiri ni, mereka terbau satu bau kasturi syurga. Wanginya. Itu yang kata malaikat Allah, itulah bau tapak-tapak kaki yang mereka pergi menuntut ilmu, pergi sembahyang jemaah, pergi buat haji, buat umrah, pergi buat susah payah tentang agama. Kalau Allah tunjuk syurga, ramai orang sembahyang jemaah, ramai orang menuntut ilmu. Allah tak tunjuk syurga. Jangan belajar lah. Belajar tu iblis yang jahat. Belajar mula muka nak tidur lah. Muka tak berhati lah. Nanti makan lah. Makan mi kuning sambal belacan. InsyaAllah ya. Tambah. Terasa lidah. Memang. Setan jahat. Dia tak bagi kita buat ni. Benda ni. Benda syurga ni. Itu yang bila dah terbujur kaku, dah jadi jenazah. Itu yang roh ni dia ada tepiu. Dia cakap, buka dalam kitab bab alam akhirat. Ada dalam kereta terbang ni, kitab tu dah 40 tahun dah. Jenazah tu berkata, wahai adik keluarga aku, wahai bini aku. Kalau bini yang meninggal, kau cakap, wahai suamiku, kau jangan jadi macam aku, kau jangan jadi macam abang, kau jangan jadi macam ayang. Dah tak boleh buat apa dah. Nak cakap, abang tak dengar. Nak cakap, ayang tak dengar. Nak cakap, anak tak dengar. Dia diam. Cakap, tak boleh buat apa dah. Kau yang buat amal lah, amal soleh lah, belajar lah. Itu. Itu kata Rasulullah, jangan rumah kamu jadi macam kubur. Yang kubur macam mana? Sepi, sunyi daripada ayat Quran. Kalau game PUBG, bunyi aja. Mana? Memang dia. Sama ya. Semua sama. Kita serupa. Tapi tentang dunia tak masalah. Nak main PUBG pun main lah. Nak apa, sukan lah. Tapi dengan Allah jangan jauh. Itu je. Dengan Allah jangan jauh. Bila jauh dengan Allah, Allah jauh. Kita jauh daripada rahmat. Macam tu. Itu belajar ni, dia tembak hati. Belajar ni, dia basuh hati. Hati ni tempat iman. Ini tempat iman hati ni. Hati tempat iman. Dia ada pokok ilmu, ada pokok amal, ada pokok apa? Pokok apa? Pokok ilmu, pokok amal, pokok apa? Aku tanya, aku jawab. Teruk lah. Pokok iman, pokok ilmu, pokok amal. Jadi 3 pokok. Racun, dosa tu racun. Dia makan tu pokok.
Tu siapa banyak buat dosa dia malas ibadat, siapa banyak buat dosa malas. Dia malaslah buat amal soleh. Siapa banyak buat dosa itu yang suka marah kat orang, maki kat orang, hina orang, ya. Gaduh sama isteri. Ya. Itu kalau suami bising dalam rumah, isteri kena banyak sabar. Bini pula bising dalam rumah, suami kena banyak sabar. Ya. Sabar tu dia menguatkan dalam rumah tangga. Ya. Sabar. Duduk je ni pun kena sabar. Tak sabar habis. Faham? Ada yang tak sabar. Lambat tak? Mi kuning sampai dah. Lambat. Lepas tu dalam neraka. Dalam neraka, PUBG tak ada. Mi kuning tak ada. Sama belacan tak ada. Durian tak ada. Ambil binta pun tak ada dalam tu. Dalam neraka tak ada. Dalam neraka ni makanan satu je. Apa dia? Buah zakum. Dalam neraka lapar. Lapar neraka ni. Kalau tak makan, dia lapar. Kalau dia makan, buah zakum je. Tak ada buah lain. Kalau makan dia runtuh semua dalam-dalam ni. Zakum, buah berduri. Macam kita untung. Allah bagi kita peluang hidup ni. Allah bagi peluang supaya kita untuk bertaubat pada Allah. Orang nak mati tak ada buat apa lah. Tak ada apa lah. Sahabat malam-malam nangis. Sayyidina Omar menangis. Dalam satu riwayat mengatakan, dia punya tepi ni ada tanda hitam. Sayyidina Omar. Hitam. Kita tak mata. Tanda dia suka nangis malam. Dalam satu pendapat mengatakan lagi, badan dia ada cala-cala belakang. Dia suka pukul badan dia malam-malam. Aku ni zalim, aku ni hina, dia pukul dengan kayu ke dengan apa, kata ulama. Bukan hadis. Ulama bagi tahu. Allah Alam kalau ada dalam hadis, tu. Ni aku belajar dulu, guru aku bagi tahu sekolah pondok tu. Dia suka pukul badan. Kita kalau malam-malam kita pukul. Abang ni bodoh. Abang ni bongok. Abang ni main PUBG je. Wah, bini kata gila abang ni. Gila lah. Itu siapa yang gila ke Allah, orang kata dia gila. Siapa gila ke Allah, dia suka sebut nama Allah. Siapa gilakan orang, dia suka sebut nama orang tu. Siapa gilakan dunia, dia suka sebut dunia tu. Siapa gila, tak kira dia gila apa. Sebab itu marah tu, sifat marah itu, dia mula-mula dia gila. Marah tu dia gila. Tapi dah habis, dia bila dia sedar, dia menyesal. Itulah gila. Itu kena hati-hatilah tentang marah. Marah ni ada yang benar, ada yang tak ada benar. Segi hukum, disuruh, bila tak betul, memang disuruh marah. Ni segi hukum. Kulil haqqa walau kana murrah. Ja'al haqqa wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Lepas tu orang berlakon jadi artis kan, asal hukum dia harus, dia jatuh haram macam mana? Bila berlakon dia bina orang, pegang laki orang, haram lah. Bila haram, hasilnya haram. Duit tu tak boleh buat haji, tak boleh buat umrah. Tanya ulama-ulama tua. Anak berlakon boleh, tapi jangan pegang bini orang, jangan pegang laki orang, jangan pegang anak orang. Tu dia. Peluk bini orang, ada rasa tak? Ada rasa tak? Masih rasanya. Kalau peluk lembu, ada rasa peluk lembu? Peluk lembu tak rasa. Sebab kita peluk tu orang. Sebab itu pegang perempuan, boleh pegang perempuan. Bini orang kita pegang boleh tak? Dia walaupun dia pakai baju, dia berlapik boleh tak? Boleh tak? Boleh. Mana boleh? Tak boleh. Walaupun berlapik, tak boleh. Bila kita pegang, dia rasa apa? Rasa tak zat dia? Rasa lah. Faham tu? Tapi bila dia cakap, orang marah. Sebab dia marah? Hatinya ada penyakit. Bila hati ada penyakit, dia marah. Sama juga bila orang nasihat, kita marah, tu tanda hati kita ada penyakit.
Ya, sama tak bila kita zikir, kita tak boleh zikir lama bila ada tok guru ke imam ke zikir lama-lama, kita tak boleh lama. Itu tanda hati kita ada penyakit. Duduk majlis ilmu tak lama, kita ada penyakit. Ya, penyakit tak apa, dosa ya. Ya. Kedua kaki itu berzina. Ya, berzina dan perzinaan keduanya berjalan kepada tempat-tempat yang haram. Berjalan kepadanya. Tempat yang haram. Ya. Mulut itu berzina dan perzinaan mengucapkan mengucup yang tiada halal. Ya, banyak ni. Mengucup tiada halal yang dikucup. Banyak orang mencium. Ya. Itu yang itu aku pergi tahu tahun lepas aku pergi Pulau Pinang. Selama ni malam-malam aku petang malam pergi tu Padang Kota, tengok orang perempuan lagi tengah peluk. Aku marah. Hoi. Lari dia. Apa ni? Tak berani. Silat je ada silat yang penakut. Faham? Laonia. Silat. Orang sini, orang tempat lain. Dia tengok macam orang sini. Faham kan? Kalau belajar dalam kitab tasawuf lagi yang lain, dia kalau bab tentang perzinaan mulut ni termasuk dalam mengumpat. Ya? Dan namimah. Namimah ni mengadu domba. Namimah. Ya? Mengadu domba. Dan fitnah. Termasuk dalam zina. Ya? Tapi kalau dosa dengan manusia ni susah. Kalau kita pernah buat dosa dengan orang, ya, lepas tu tengok. Bila orang mati, bila jadi dan bila orang dah sembahyang jenazah, kan waris bagi mayit ni, dia bagi tahu. Wahai ahli Korea masjid, ahli kampung ni kalau jenazah ni ada salah ke ada hutang, suruh jumpa kami, waris ni tuntut. Ya. Lepas tu kalau ada salah dengan orang, susah. Contohlah aku ada salah dengan Samsul. Aku dapat salah dengan dia. Dekat negara akhirat aku cari dia tak jumpa. Dengar ucap, tak jumpa. Tak jumpa. Dalam hadis sebut, Sayyidina Ali, dia bagi tahu, ya, ambil pasir, baling ke laut, kau menyelam dalam laut. Tak jumpa pasir yang kau baling. Itulah. Itulah kat negeri akhirat, tak jumpa. Isteri tak jumpa suami kat negeri akhirat. Di padang mahsyar tak jumpa. Anak tak jumpa bapak. Atuk tak jumpa cucu. Di padang mahsyar tak jumpa. Jumpa nanti masa dalam syurga, kalau masuk syurga. Itu dia ta'aruf. Dalam kitab sebut, dia ta'aruf dalam Islam. Ya? Berkenal-kenalan. Tak jumpa. Sebab orang masing-masing nak tunggu dihisap. Dia panggil ya. Dia panggil. Dia ada yang telanjang, ada tak telanjang. Ada yang tengah pakai kain ihram macam-macam lah. Ada yang berjubah macam-macam. Dan ada yang, tengoklah, ada yang tangan kudung daripada mahsyar. Ada yang mata buta, ada yang sini berjahit, postmortem, macam-macam lah. Itu nak diadili. Itu yang bila mereka sebelum masuk syurga, itu yang diorang ni dia mandi sungai yang bernama Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Mandi ya. Mandi tu cantik lah. Bersih. Lepas nak masuk syurga ni semua dia daripada nur, nak buang semua kotor-kotor. Dalam syurga semua orang cantik. Faham tak tahu lah bila khatam kitab ni. Kita tengok siapa khatam dulu. Khatam ni meninggal, siapa meninggal dulu. Dengar meninggal takut Kenapa orang tengok mati? Kenapa tengok mati? Sebab cinta dunia, dia tengok mati. Betul kalau orang yang cinta ke Allah, dia bangun-bangun ni, buka tirai, buka tingkap, tengok dunia. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku masih lagi hidup kat dunia ni, boleh aku beribadat kepada kau. Tak ada, buka-buka. Motor lagi. Itu dunia. Tu bangun tidur, istighfar. Bangun tidur, tahmid. Faham rajin sebut. Itu peringkat permulaan ni, dalam pokok dalam tasbih. Peringkat permulaan. Bila ada tasbih, dia boleh ingat Allah. Nanti bila dia dah masuk khawas dah, makam derajat dah naik dah, nanti yang tak guna tasbih dalam hati Allah 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 Allah. Duduk ni Allah 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 Allah. Kita mi kuning. Sama aku buat mi kuning tak faham ikut ya. Lepas tu kita kena duduk majlis zikir.
Majlis zikir, kita tarbiyah zikir. Ha ya Allah. Ha ya Allah. Ha ya Allah. Dulu aku masa ngaji tu, pondok. Kami zikir tu guru suruh tombok jantung. Supaya pertama tak ngantuk. Boleh buat. Kita buat nanti orang tangkap kata gila ni, sesat ni. Sesat ni. Kalau pocok-pocok tak sesat. Tak sesat pocok-pocok. Dan hati itu bercita-cita. Kalau buat kucup ni, kalau baca hukum fikir, hukum fikir, kucup-kucup ni, kalau buat puasa, suami isteri, boleh tak dia bercium pada bulan Ramadan? Boleh tak? Boleh. Kalau kucup lidah, boleh suami isteri? Tak boleh. Nanti tertelan lidah. Tertelan liu. Faham tu. Tertelan liu. Itu dalam bulan Ramadan kena ngajar baik liu. Liu ni jangan dia membuang. Kalau banyak buang, maka dia makruh. Liu. Kadang-kadang kita bulan Ramadan, itu, kadang keluar kahak. Kadang keluar kahak. Kata ulama, tak masalah. Telan, tak patah. Dia sebenarnya bukan daripada dalam perut, dekat sini. Lepas tu kita punya kerongkong ni sentiasa ada lendir. Kalau tak ada lendir, kerongkong kita pecah. Liu tak masalah. Jangan membuang liu. Dia buang, dia makruh. Kalau buat solat, kita berludah di depan, makruh. Ludah di kanan, makruh. Ulama suruh ludah belah kiri. Ludah tu jangan ludah orang sebelah tu. Ludah belah kiri, ludah dalam bukit. Itulah. Itu dalam kitab dia sebut, jangan kamu bermain tulang lidah. Dia kalau kita baca, tak apalah, kalau masuk jangan bermain. Bila niat main, batal. Itu je. Lepas tu buat solat, banyak orang tak nak belajar buat solat ni. Solat ni penting. Solat ni penting. Dan hati itu bercita-cita melakukannya. Manakala faras pula membenarkan yang dia pakai itu, yang dia sebenarnya daripada ni lah, daripada mata, dia naik daripada tangan, naik daripada kaki, semua terus ke paras. Terus ke zakar. Itulah. Tapi tu orang nak buat dosa ni semua berpunca daripada mata. Moga mata ni jahat. Kan pernah ada cerita pada zaman Aulia juga. Seorang wali Allah. Dia cucuk mata dia sebab mata dia tengok dosa. Bukan jangan cerita Ramli tu garpu. Tapi cerita pada Ramli ni sebenarnya banyak pengajaran, cerita pengajaran, tapi orang tak sedar juga. Dia cerita pengajaran anak deraka, orang jahat. Tengok benda haram cucuk tu. Kita tengok benda haram buat macam mata ni. Yang ini melakukan zina itu atau mendustakannya. Yang ini tiada melakukan zina itu. Jauhlah hati-hati ya. Syaitan jahat. Dia tak bagi kita buat baik. Itu kalau bahasa suami isteri, siapa berjima, siapa bersetubuh dengan suami isteri, tak boleh membayangkan muka orang lain pada ketika dia bersama. Bila dia membayangkan muka orang lain, jatuh zina. Hati-hati ya. Sebab paling hampir, syaitan pun paling hampir pada suami isteri sedang berjima. Paling hampir. Lepas itu suami isteri masa dia berjima, jangan nak selfie-selfie. Selfie yang buat kenangan, selfie ya. Nanti satu hari handphone rosak, hantar kedai. Datang apek. Oh, ini gambar baik ni. Ataupun jatuh tepi jalan, handphone orang buka. Dia kata, ini AJK suruh. Mampus ya. Jangan nak selfie tu. Betul asal hukum dia harus dia jatuh haram nangis. Wallahu a'lam sampai sini. Kalau ngaji betul-betul sampai kedua orang. Kedua tinggal seorang lah soalnya. Buka kitab Muhimmah Dah setengah jam teman. 34 minit. Kitab Muhimmah pasal apa? 3 baris yang keempat dia beratas 5 tu 2, 3, 4, 5 6 yang mana?
Doa pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, doa pula. Ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma tuakhir fahmi wa ana minka wa halim bi khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kata musannif. Kata pengarang kitab ni. Siapa dia? Cap. Rosi. Siapa? Man. Apa ni? Hamzah, siapa pengarang kitab ni? Jem Tokoy. Tokoy ni. Syekh Daud Al-Batani. Tokoy ni. Dulu aku mengaji dengan Tokoy aku macam ni tanya, siapa pengarang kitab ni? Ni hadis ni, siapa dia, siapa? Lepas tu kalau belajar dulu dengan Tok Guru, orang dulu Tok ngaji-ngaji pondok, ini baca hadis, contoh kita tadi baca hadis bab tentang zina mata. Dulu aku ngaji tu, ustaz aku, Tok Guru suruh hafal hadis. Nanti dia baca 3 kali, 3 kali baca seorang. Kita kalau buat jam terus jam terus. Sebab apa Tok Guru nak tengok anak murid dia yang mana yang terang hati. Lu kami belajar macam tu lah. Kita yang dulu masa hadis 40, hafal lu. Tengok dulu. Nahu wadih nak terbang ni, nahu wadih, hafal. Matan jurumiyah, hafal. Dulu ngaji dulu lah. Itu yang tak dapat, kena berdiri kat luar. Hafal. Kalau aku suruh korang diri, turun balik toko ya. Toko saya balik toko nanti. Tak dapat, aku kena turun ustaz bantai. Dulu tangan ni. Belakang kena bantai lebih. Ngadu kat bapak. Bapak bantai lagi. Yang kita ngadu bapak nak tolong itu. Bantai lagi. Elok kena berkoi. Tidak kau tadi jadi orang alim. Orang dulu. Aku bapak aku garang tu. Kalau tak garang, tak ada macam ni Entah tempat pemain gitar kot. Betul, anak bapak kena garang, anak tentang agama kena garang. Sembayang kejut. Doa pula dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, isteri wajib taat. Wajib taat. Lepas tu baru ni ada orang WhatsApp aku. Ustaz, suami saya terbabit dengan dadah. Boleh tak saya minta cerai? Sebab suami saya pukul saya, suami saya malukan saya, suami saya tak bagi nafkah, macam mana? Boleh nak cerai? Lepas tu kalau suami dia memudaratkan isterinya, memudaratkan anaknya, maka isteri boleh minta pasah, boleh minta cerai. Tapi kalau tidak memudaratkan, isteri minta cerai tak boleh haram. Kadang pasal top up minta cerai, tak boleh. Suami tu silap beli top up sedekah, isteri top up Maxis, silap beli top up, nak minta cerai, tak boleh. Aras bergegar. Dan isteri tu tak cium bau syurga. Faham sikit minta cerai, dia minta cerai. Faham jangan minta cerai. Jadi kalau kita belajar tasawuf, punya ramai-ramai lelaki, kenapa Allah pilih lelaki itu untuk perempuan itu. Punya ramai-ramai perempuan itu, kenapa Allah pilih dia untuk lelaki itu. Untuk perempuan itu. Itu tandanya Allah tu maha mengetahui. Aku tahu orang ni boleh jaga orang ni. Ini boleh tauhid. Kalau orang tanya ustaz, kalau orang tu yang tak menikah langsung, tak nikah, tak ada, kadang sampai anak dara tua. Yang kalau lelaki, kalau orang perempuan anak dara tua, kalau orang lelaki kau panggil apa? Allah, andar tu tua. Kalau dia tak ada jodoh, dalam syurga dia ada isteri. Kalau Adam dia ada isteri, dia yang perempuan pula dia ada suami dalam syurga. Ni hebatnya Allah. Dia ada teman, dia tetap ada teman dalam syurga. Allah bagi dia teman. Syurga Allah. Kalau lelaki itu dia berikan 2 isteri dalam syurga. Dia bagi ke 2 isteri, dalam bilik 70 gundik tu, itu bukan isteri, itu pelayan. Pelayan. Fikir satu kuku, seorang bidadari. 5 kuku, 5 bidadari. Kalau suap mi kuning, berapa banyak bidadari suap.
Faham ni dalam syurga Allah. Lepas tu dalam syurga Allah dia tak boleh terlintah. Terlintah nak apa datang. Ni dalam syurga Allah. Lepas tu dalam syurga orang perempuan dia tak kandung. Tak kandung. Ya, dia tak beranak. Tapi bila dia nak anak, datang Allah hantar. Ni kelebihan syurga Allah. Sebab apa? Kalau mengandung dia susah. Dia nak buat perut besar. Nanti nak bantang ni, nak bertungku ni. Dia tak susah. Dalam syurga ni senang. Senang-senang. Bersukaria dalam syurga Allah. Bukan kitab Bahrul Mazi daripada Syekh Ali-Idris Al-Marbawi. Di situ ada cerita dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar. Dalam tu cerita Al-Babul Jannah, bab tentang syurga Allah. Syurga di atas, neraka di bawah. Neraka yang pertama dia di bawah. Neraka yang pertama dia di bawah ni. Faham Perjalanan 70 tahun. Ni neraka. Janganlah masuk neraka. Faham Kenapa masuk neraka? Kau jumpa Firaun siapa benci Islam, musuh Islam, benci ulama, benci tak ikut hukum Allah, benci hukum hudud, nanti geng Firaun Firaun cakap, kau ada dalam neraka? Ada. Kenapa? Kau ni sama aku ni, tak suka dengan Islam ni, benci dengan ulama. Padahal dengan kau geng tu. Yang kalau kedekut, bahil, geng dengan apa? Korun. Kudukut punya orang, geng sama korun. Busuk punya orang, kudukut punya orang. Yang kedekut, orang bahil tak masuk syurga. Kadang dengan bini pun kedekut. Bini minta duit, Allah. Bang, dah duit sikit, nak beli bang nak beli ni make-up budak-budak tipu suami tak ada je alasan. Alah, apa make-up? Muka kau macam tu ke? Bagi je lah. Faham Jaga dia cantik sikit untuk suami. Faham Suami pun kena bagi duit, bagi dia beli baju jarang. Suami tengok seronok baju jarang. Ni pakai baju kelawar dah 4 tahun, baju kelawar 4 tahun. Faham? Sana pun dah koyak, sini pun dah koyak. Pakai pun nama pun baju kelawar. Dalam rumah isteri ni, bukanlah sejarah awliya. Seorang wali Allah, wanita solihah, wali Allah, suaminya wali Allah tak? Itu, beli buku kisah awliya je. Isteri ni kuat ibadat, suami kuat ibadat. Isteri ni malam hari sebelum dia nak tidur, dia pakai pakai baju jarang. Betul orang Mombang dia buat. Mana ni? Hoi, dengar Lepas tu ngaji ni, dia belajar ni kena amal. Bukan main belajar Belajar amal. Guru aku pesan lah. Kalau belajar tak amal, nanti susah kat negeri akhirat. Itu dia masuk bilik jumpa suami. Abang, malam ni abang perlukan ayam tak? Contoh kalau korang bini anja. Panggil suami abang manja. Abang manja perlu ganja. Ni malam Jumaat ni macam mana? Perlu tak? Kata suami, abang tak perlukan kau. Abang malam ni nak tumpuk ibadat pada Allah. Kalau macam tu abang, saya nak minta izin dengan abang. Saya pun nak ibadat dengan abang. Dia tukar buka baju jarang ni, dia pakai pakaian ibadat yang kasar. Orang dulu semua pakaian dia bukan macam kita banyak baju. Dia ibadat sampai pagi dengan suami. Kita main handphone sampai pagi. Handphone. Kalau suami kat sebelah, bini main handphone. Orang sini, orang tempat lain. Orang kat Afrika Selatan sana. Kalau suami tu kak, bini kat sebelah, suami main PUBG sebelah. Apa dia tembak pun tak apa. Tu tak ada duit nak top up internet, minta kat bini. Bini pun bagi sebab sayang. Nanti tak bagi, merajuk. Suami merajuk. Dia sebenarnya sifat cemburu ni laki ke suami? Laki ke perempuan? Isteri ke suami? Cemburu ni sebenarnya ada sifat cemburu ni pada siapa sebenarnya? Bukan kita. Man. Takut cakap ni bini kau sebelah. Faham? Cemburu ni sebenarnya pada lelaki, bukan pada perempuan. Tapi dah diambil oleh orang perempuan. Lepas itu suami yang dayus tak cium bau syurga. Syurga pun tak cium, tak masuk lah. Lepas itu nampak isteri keluar rumah pakai pakaian cantik, pakai harum-harum. Ni bibir ni merah. Bokak ni mata ni macam lampu tak ada pelik. Bokak hijau tak merah, bokak hijau tak merah.
Suami biar. Ni suami dayus. Ya. Kami kata tegur. Tak boleh. Haram mana tu tak boleh. Kau boleh pakai tapi untuk abang je. Ya, kalau dia pakai juga, tu dia tanggung sendiri. Itulah Al-Quran. Ku anfusakum ahlikum narah tu. Ya. Lepas tu kalau suami nak pergi mana-mana musafir, contoh Acak kan suka mancing, pergi musafir, dia kena percakapan dengan bini dengan Nabila. Ya. Ayang, kau pergi bini kau ayang kan? Ayang, kau dia panggil kau apa? Baby, baby. Ayang, baby nak pergi mancing. Sementara baby tak ada ni, ayang jangan buat benda haram. Ayang jangan mengumpat. Ya. Tapi kalau dia Acak pergi, dia buat, dia tanggung lah. Ni kaedah suami. Sebab dia ketua rumah tangga. Ni tu. Susah jadi suami kan senang. Susah. Kadang orang salah tafsir. Bila dia nikah, dia rasa dalam rumah suami tu raja. Salah. Kopi awak satu? Apa tawar? Oh, marah. Sebenarnya buat kopi O ke buat teh O, suami yang buat. Dan kita sebut suami kena buat. Tapi bila isteri, dia sebenarnya isteri ni dia bidadari. Bidadari. Bila suami suruh pun jatuh wajib dia buat. Lepas tu suami kalau balik rumah, bini tak masak nasi, suami tak boleh marah. Dengar ni. Tak boleh marah. Suami tak boleh marah. Tak boleh marah. Tapi kalau suami suruh, dia kena masak. Kalau dia tak masak, berdosa lah. Tu hukum dia. Sabarlah. Tahulah malam Jumaat, tapi sabarlah. Orang kata malam Jumaat, malam bersama dengan isteri. Ya. Mana orang dulu malam Jumaat, malam ibadat. Ibadat tu berzikir, main sunat taubat. Orang sekarang tak ada, malam Jumaat, malam sunat, malam Jumaat, makan ubat-ubat. Orang itu sekarang ni. Memanglah aulah pada hari Jumaat. Pahala lebih. Jangan menunjuk je lagi. Tak apa. Tak sihat. Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Malaikat Allah ni tinggal kat mana? Abu. Belum mahfuz pula. Baitul Ma'mur. Tempat yang bahagia. Belum mahfuz ni malah di atas. Dia di tempat yang bersih. Nama tempat dia Baitul Ma'mur. Tempat yang bahagia. Ni tempat malaikat Allah. Malaikat Allah ni ratusan ribu juta. Malaikat Allah ni banyak. Itu wajib kita percaya. Berapa malaikat, Samsul? 10 wajib percaya. Wajib beriman. Siapa kata malaikat buat salah, boleh jatuh kafir ya main. Jangan main tu. Baca kitab tauhid. Jatuh kafir. Malaikat buat salah. Malaikat makan petai apa tidak? Malaikat buat salah apa? Malaikat tu sami'na wa ata'na. Dia kalau rukuk-rukuk kalau kiam. Kalau sujud-sujud je. Ni malaikat Allah. Kalau kita furu'il masail, ada cerita buat perihal kita baca tahiyat. Tahiyat tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam syurga ada satu pokok yang bernama pokok tahiyat. Ini kelebihan orang solat. Malam tak terang, hari aku terang. Dalam kitab furu'il masail ada cerita tu. Ada pokok tahiyat. Kat atas pokok tahiyat tu ada seekor burung. Dalam syurga Allah. Ini kelebihan orang solat. Itu kalau orang ngaji solat, mukanya nur, ada cahaya, ada nur. Malaikat Zabaniyah ni, dia api. Semua api. Malaikat Allah ni semua dia nur. Tapi malaikat dalam yang neraka ni semua api. Api. Ni malaikat Malik. Api. Garang. Yang berbuat bakti, yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala. Sekejap mata jua,
pun dan bahawa menyeksakan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu dalam api neraka. Neraka ni negeri yang hina. Ingat tu, negeri yang hina. Lepas tu kat dunia, anak kena berbakti kepada mak bapak. Mak bapak. Isteri kena berbakti kepada suami. Habis tu kena belajar bab bapak kandung, ibu kandung, mak mentua, bapak mentua. Kena belajar. Wajib patuhi mak kandung, bapak kandung. Sunat patuhi bapak mertua, ibu mertua, sunat. Ya. Tapi walaupun sunat, kalau kita tak boleh ikut, suara tak boleh tinggi. Kalau tinggi suara, anak neraka juga. Kena faham. Ya. Bila dah berlaku je cerai-berai, anak kira orang ni dah nikah dengan anak orang ni. Jadi mak bapak dia, mak bapak mentua lah. Bila dah dia cerai hidup, mak bapak ni walaupun mak bapak mentua, walaupun dah cerai, tetap mak bapak mentua. Kadang setengah orang banyak tani tak jaga. Ya, dah bercerai, tak datang lah rumah bekas bapak mentua, mak mentua tak datang. Ya, membioi tu. Tak boleh dosa juga. Tak boleh dah. Faham banyak orang buat ni. Faham kadang jumpa, kenapa kau tu bekas bapak mentua kau? Bekas bapak mentua aku dulu. Dengan bini aku cerai lah. Aku tak suka bini aku tu aku cerai. Dengan bapak mentua aku tak suka tu. Sama dia kurang tu. Tak boleh. Tu bapak dia lah. Faham? Kena tahu. Banyak ni, lepas tu kena mengaji. Lepas tu nak nikah ni, sebelum nikah kena ngaji ilmu nikah. Kena ngaji bab rumah tangga. Tak ada. Nak nikah, utama ubat kuat dulu. Kalau ubat kuat, mati lah. Kan macam-macam ubat orang jual. Ambil budak pun pelik. Ubat apa tu ya? Tepi pokok kelapa orang tampai tu. Orang dah tangan tu lah. Faham Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Siti Aisyah? Siapa? Si Rasulullah Ummul Mukminin. Itu yang Rasulullah ni masa wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah selalu cerita dengan Siti Aisyah. Kalau dah Siti Khadijah ada sekarang ni, seronok aku. Dia kalau masak suka hantar rumah ni. Suka macam dia mengaku macam ni. Dia cerita kat Siti Aisyah. Siti Aisyah ni cemburu. Merah muka dia. Orang kata kalau poligami tak cemburu bohong. Siti Aisyah isteri Rasulullah pun cemburu. Sebenarnya apa? Rasulullah dia nak menguji isterinya. Rasulullah ni hebat orang dia. Yang masuk rumah tak marah. Masuk rumah tolong isterinya, panggil bini merah. Ada kita balik rumah manja bini dia. Ada kita nak manja bini, tak nak manja kita. Ada kita kejut dia lari pula. Bini pun juga kena manja suami. Masa pun nikah, manja kan? Masa pun nikah, Allah bagi kita berbini. Yang cari kutu. Masa pun nikah. Karang baring kena katok orang sudik. Kena buat lah. Ini yang buat ni bukan isteri Nabi ya. Yang buat ni bukan Nabi ya. Sahabat pun buat. Sahabat dengan sahabat. Dia baring kata apa sahabat. Tengok itu yang jemaah tabligh ni dia suka urut belakang dengan kawan ni. Tengok dalam kitab sirah. Kita aku kena baring kat perah Samsung orang kata aku pergi Tu hubungan sahabat ni kena tahu. Bukalah kitab subhanallah, kitab nasihat agama. Dan kitab beda itu hidayah. Ada cerita situ bab sahabat. Hubungan sahabat. Lepas tu contoh, aku dengan Hairi kalau bersembang, dia 3 orang. Aku tak boleh bisik dengan Hairi bila ada Samsul, tak boleh. Menyinggung hati dia. Lepas tu sunnah keluar rumah ni sunnah 3 orang. Sunnah 3 orang. Paling kurang 2 orang. Ini sunnah. Lepas tu contoh kalau kita ada pergi mana-mana majlis, tak boleh bisik-bisik. Nanti orang tu terasa. Bukalah kitab Bidayatul Hidayah dan kitab nasihat agama. Dah minit dah, Balas? 54 minit, sabar.
Siapa tak sabar, biar. Yang siapa lambat. Aku tak tahu. Allah tahu. Lepas tu nak cari sifat ikhlas ni susah. Apa ikhlas tu macam mana? Nak dapat ikhlas ni dia kena redha. Dia kena bersyukur. Faham Lepas tu dia punya ibu, segala ibunya adalah sabar lah. Sabar, sabar. Nak dapat dia kan senang. Sikit je, lepas tu tukar kitab. Bawa baca dua perenggan ni. Baca dua perenggan, tengok aku tak puas hati lah. Dua perenggan. Lepas tu kalau kita tengok wajah ulama, pahala. Kalau macam aku, tak apalah. Tengok tawati, tak apa, aku bukan ulama. Tengok wajah ulama ni pahala. Tengok Quran, pahala. Tengok wajah ulama, pahala. Tengok mak bapak, pahala. Tengok wajah pasangan, pahala. Tengok Baitullah, pahala. Lepas tu isteri tengok suami, pahala. Suami tengok isteri, pahala. Tengok, tengok lama-lama. Tengok lama-lama, tengok dengan mata. Hebat. Kena tampuk ada orang tua ni. Pahala, bukanlah hadis. Hadis. Kita tengok lah masa bangun nikah Allah, masa bangun nikah tidur tengok nyanyi. Nyanyi lagu Mokmek, nyanyi lagu Michael Jackson lah tu. Masa bangun nikah lepas tu tidur. Dalam kitab pun sebut bila isteri membelakangkan suaminya, maka malaikat menanak sampai pagi. Pagi menanak. Kalau membelakangkan suami, kalau tidur busuk orang suami, berbelacan, bau mi kuning. Suami terasa, apa ni bau mi kuning? Lepas tu isteri nak tidur kena mandi, kena wangi. Kalau kita sebut, dia panggil mar'atus solihah. Apa mar'atus solihah? Ratu cantik dalam rumah. Wanita solihah, mar'atus solihah. Itulah ratu cantik. Sebab itu orang nak malam pengantin baru, itulah. Dia nak isteri tu macam malam pengantin baru. Isteri tu dia nak suami macam malam pengantin baru. Masuk bilik bagi salam lembut je. Assalamualaikum. Ini jawab. Waalaikumsalam. Penuh. Tak ada main redam. Mulut berpetek bini, suami bocor kering, mampus masa baru nikah macam mana, Jap? Makan suap sekarang suap air. Mana bini suap anak suami tengok suami cemburu. Aku dah biarkan aku, mentang-mentang aku dah tua mentang-mentang aku dah tak macam dulu suap lah. Pahala suap tu. Pahala suap ni pahala. Suap pahala gugur dosa. Lepas tu makan kena suap. Macam kita makan, masa kita baru nikah tu kita makan suap bini, bini suap suami. Kita buat masa baru nikah. Lepas tu kena buat tu, kena selalu buat. Lepas tu yang sekolah-sekolah pondok ni, diorang makanan talam. Nak mendapatkan ukhuwah. Mana tadi? Siti Aisyah kan. Kalau buka apa tu orang perempuan ni, Siti Aisyah suami dia siapa? Rasulullah lah kan. Kalau anak Rasulullah, Fatimah Zahra. Siapa suami dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni karomahnya dia boleh bercakap dengan tanah. Cap, boleh cakap dengan tanah. Kau boleh cakap dengan tanah, pergi kolam pancing ke? Hoi tanah, aku pancing ni. Nak pancing. Ya. Dia boleh cakap dengan tanah, dia cakap dengan tanah. Dia bawa, aku bagi tahu, wahai tanah, aku bawa ni anak baginda. Kalau Sayyidina Umar ni, dia punya suara boleh dia dengar beratusan batu. Tentera Islam dia dengar. Ni karomah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, dia punya karomah, dalam rumah ada kurma 3 biji, dia boleh dimakan berpuluh-puluh orang, ratusan orang. Ni Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar.
Sahabat Nabi sebab itu. Sebab apa? Sebab apa dia ada dapat perkara luar biasa? Sebab dia buat perkara luar biasa. Itu kalau nak dapat perkara luar biasa, kena buat perkara luar biasa. Apa perkara luar biasa? Amalan tu lah. Amalan dia perkara luar biasa lah. Pernah dengar tak cerita orang perempuan yang beramal surah? Orang perempuan yang kena dengar ni. Pernah beramal tak surah perempuan yang beramal dengan surah Ikhlas? Pernah dengar? Orang perempuan ni, dia punya hidup, dia tak kerja. Tak kerja. Orang tanya, kau macam mana makan? Aku makan lah. Macam mana kau makan? Aku buka je guni, ada pakai. Aku buka guni, ada pakai. Kau tak kerja pun? Apa amalan kau? Amalan aku tak pernah tinggal surah Ikhlas. Setiap hari paling kurang lepas solat 10 kali. Buat. Buat sekejap. Dia buka-buka guni. Oh, ada pakai. Oh, guni ada pakai. Amalah buat. Tapi jangan beramal kerana beres. Salah. Beramal kerana Allah. Jadi siapa dekat dengan Allah, dia dapat perkara. Siapa yang dekat, siapa jadi, siapa buat perkara luar biasa, Allah akan bagi perkara luar biasa. Nampak Rasulullah buat perkara luar biasa, tu yang boleh melancong. Rasulullah paling yang dia gembira, dia dapat melancong. Isra Mi'raj tu melancong lah. Dapat ziarah syurga. Nak wali-wali Allah boleh jalan atas air. Sebab dia perkara luar biasa. Wallahu'alam. Buka kitab apa? Riyadhus Shalihin. Okey, ambil dalam 5 minit. Kita berhenti lah. Sabar. Ada tak pinjam kitab? Kitab dalam kereta. Kau tahu apa? Ini apa? Riyadhus Shalihin. Yang mana? Nah, tengok. Tuan saya yang mana? Ada, pinjam kita ada. Kita boleh tak? Saya pergi. Itu dalam rumah kena ada kitab. Ya? Dalam rumah kena ada kitab. Jangan tak ada kitab dalam rumah. Di antara rumah yang dia benci oleh iblis, oleh jin, rumah yang ada kitab. Kena ada kitab. Ya? Mana dia? Bak ni lah kitab tu. Tak nampak dia kecil sangat. Baru kita tu. Yang mana? Ada kereta tu. Baru ni, baru yang rusak yang pertama Yang mana? Mukadimah. Belum kelebihan ilmu ni. Baru sini. Belum baca Al-Quran ni Allahumma ta'ir wa man qalbi wa halim dasali alana. Umur kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dah sejam dah sabar kita ambil 2-3 minit untuk mendapat berkat kitab ni. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu, iaitu amat banyak tersebut dalam Al-Quran dan Hadis. Dan setengah daripada itu firman Allah Ta'ala. Di antara mukjizat yang masih ada lagi apa? Kitab Al-Quran. Itu kata Rasulullah. Nanti kalau aku tak ada, kamu kena berpegang 2 perkara. Pertama, Al-Quran dan Sunnah. Siapa ikut Al-Quran, dia selamat. Siapa ikut Sunnah Rasulullah, dia selamat. Ini mengaji ni, Sunnah Rasulullah. Dia selamat Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ni bab tentang derajat orang untuk ilmu ni, buat dalam Al-Quran dia. Pada Al-Quran ni siapa tak percaya satu huruf, tak percaya satu baris, kafir. Siapa ubah ayat Quran pun kafir. Buat apa nak tegak hukum hudud? Tak percaya, kafir. Buat apa nak tegak hukum hudud, nanti kena potong-potong tangan? Kafir. Sebab dah tak percaya tentang hukum Allah. Apalah hukum Islam ni, hukum hudud, potong-potong tangan ni. Zalim habis orang semua dalam dunia, dalam negeri ni, semua kudung kafir bukan tukar potong. Tengok dia curi potong sini dulu. Bukan main tukar potong kalau seorang kena potong, satu negeri tak mencuri faham Tengok sekarang melampau orang mengagut.
Masa tahun 90-an, mana ada orang meragut? Tak ada. Tahun 2000 pun tak ada lagi. Naik 2000 ke atas, banyak orang meragut. Sebab apa? Banyak dah orang takut dengan agama. Orang dulu mana ada meragut? Tak ada. Orang dulu budak-budak main motor pun orang tua takut. Dan sekarang selamba depan imam, wikang sama imam. Budak dulu nampak imam, tak ada, tak potong imam. Main motor, imam naik bersekat tu, slow tu. Tak berani. Potong lah, kena kau. Saya cakap lah kau. Sekarang imam dia cakap pun budak selamba. Main dengan imam. Taklah imam pun main sekali. Wikang. Macam mana dia? Ya? Artinya, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala. Daripada kamu dan mereka yang diberi mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat dan tinggi yang bak. Ini untuk ilmu ni dapat darjat tinggi ni. Belajar dalam kitab tasawuf, ain, lam, mim, waw. Itu kalau belajar ada papan, boleh tulis. Ain apa dia? Illiyin, tempat yang tinggi. Lam apa? Latifun, iaitu kelembutan. Kita orang yang menuntut ilmu ni, hati dia makin lama makin lembut dengan agama sebab dah masuk cahaya iman, dah masuk cahaya ilmu. Mim, ma'rifatullah, makin menuntut ilmu makin kenal Allah. Wow, makin menuntut ilmu dia makin warak. Wow itu warak. Wallahu alam. Dah cukup lah. Cukup lah. Ya. Dapat lagi yang kita nak dapat berkat kita ni. Cukup lah. Cukup lah. Dah aku seorang je cerita yang lain tidur apa. Nanti lah. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Ya, kita jumpa lagi. Nanti akan beritahu hari apa. Ingat tu, belajar jangan kita tak amal. Ya. Belajar jangan tak amal. Amalan kena jaga cukup. Selawat, tasbih, tahmid, Quran. Ya. Paling sikit. Ya. Quran paling sikit satu hari 100 ayat. Paling sikit ya. Selawat paling sikit 100 kali. Tasbih itulah. Jangan kita rohani kita jangan tak ada makanan. Kalau tak ada makanan, nanti kita jauh dengan Allah. Bila jauh dengan Allah, dia makin lama dia malas nak ibadat, malas menuntut ilmu. Ya. Apa itu ada penapisan-penapisan. Insya-Allah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kami dan rahmatilah kami semua yang berada dalam majlis ilmu ini ya Allah. Dan rahmatilah dan berkatilah semua ahli keluarga kami, ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua kami dan semua adik-beradik kami dan semua umat Islam di mana mereka berada ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah segala balak dan wabak di negeri kami dan di negara kami dan kepada negara orang Islam di mana mereka berada ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah segala urusan kami, permudahkanlah segala masalah kami dan masalah negara kami, kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kau kumpulkanlah kami dan kau masukkanlah kami dalam syurga Jannatul Firdaus ya Allah. Seperti mana kau kumpulkan kami di dunia di dalam majlis ilmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.